sebagainya. Tapi inilah tanda akhir zaman, tuan-tuan ya. Kadang-kadang benda yang begitu hebat, kadang-kadang benda yang begitu besar diringankan oleh setengah-setengah orang, dipermudahkan oleh setengah-setengah orang. Bila mana baru-baru ni kita dikepalkan dengan fatwa daripada ulama-ulama se-Malaysia, dan dia kata apa? Oh, orang yang pergi menuju kepada sukan Olimpik boleh meninggalkan puasa Ramadan, dan orang yang bermusafir ke sukan Olimpik boleh meninggalkan puasa Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan tuan-tuan, dan kata Dr. Ali Jemaah, dia kata apa? Walaupun betul cukup syarat dari segi pekah dan sebagainya, tetapi sekiranya berlaku sukan Olimpik di Mesir, nescaya aku akan tetap menyuruh mereka meneruskan puasa Ramadan. Kerana apa? Ramadan tak dapat dibeli dengan dunia. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan satu hari bermimpi dua sahabat rapatnya telah meninggal. Sahabat yang pertama meninggal selepas peperangan dan telah diisytiharkan oleh Nabi sebagai matinya syahid. 5-6 bulan meninggal pula sahabat yang kedua, yang baru melepasi saja hidup beramal pada bulan Ramadan. Maka satu malam Ubay bin Ka'ab pelik, dia bermimpi sahabat yang kedua tadi masuk syurga dahulu lebih daripada sahabat yang pertama. Walhal dia menyangkakan mati syahid itulah martabat yang paling hebat. Maka bangun pagi terus berjumpa Nabi SAW, bertanya perihal mimpi. Kata Nabi, benar, syahid merupakan martabat yang tertinggi. Tetapi barang siapa hidup, barang siapa beramal, barang siapa mengimarahkan Ramadan, nescaya kebajikan dan kelebihan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang sehingga menyaingi tuan-tuan pahala orang yang mati syahid. Jadi persoalan yang kita nak lukai pada hari ini, yang menyebabkan dikeluar perkataan tadi, dikeluarkan statement tadi, adakah dengan sebab kita berpuasa Ramadan manusia menjadi lemah? Dan adakah dengan sebab berpuasa kita menjadi lemah? Kalau betullah tanggapan begitu, maka benarlah apa yang berlaku di Tunisia pada tahun 1961, bila mana Perdana Menteri Tunisia bernama Habib Bourguiba, dia telah mengharamkan kepada rakyat jelatanya untuk berpuasa Ramadan. Allahu Akbar. Kerana apa? Berkata Habib Bourguiba, dengan kita berpuasa ekonomi semakin jatuh. Dengan kita berpuasa, kuasa membeli tak ada. Dengan kita berpuasa, kita kurang produktif. Sebab tu apa Habib Bourguiba buat? Dia buat live telecast pada tiap-tiap hari tengah hari Ramadan, dan di kaca TV makan beramai-ramai di dalam medan kabinet. Allahu Akbar. Nak menandakan dia bersungguh nak meninggalkan puasa Ramadan. Sedangkan sejarah telah membuktikan bukan dengan berpuasa kita semakin lemah. Tu peperangan Mu'tah yang berlaku di Jordan, satu peperangan yang tak dihadiri oleh Nabi SAW. Dalam sahabat meneruskan perjuangan, yang ketika itu Nabi SAW berada di Madinah, tengah bersembah dengan beberapa orang para sahabat. Tiba-tiba Allah Ta'ala membawa gambaran kepada Nabi seolah-olah di hadapan Nabi ada kaca di TV, membawa gambaran apa yang sedang berlaku di Mu'tah. Maka kata Nabi, wahai sahabat-sahabat, mu nak tahu tak apa yang sedang berlaku di Mu'tah? Dan maka sahabat berkobar-kobar nak tahu apa yang sedang berlaku di Mu'tah. Maka berkata Nabi SAW, telah syahidlah sahabat yang pertama yang bernama Zaid bin Harisah, pemegang Panji Islam yang pertama gugur syahid. Maka sebelum jatuhnya Panji Islam, sempat disambut oleh sahabat yang kedua yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Apa yang berlaku? Dalam meneruskan perjuangan agama Allah, maka tiba-tiba diletaknya tangan Ja'far bin Abi Talib, tangan yang kanan. Maka sebelum gugurnya Panji Islam, sempat disambut pula dengan tangan yang kiri. Meneruskan medan perjuangan dalam perjuangan, maka diletak pula tangan yang kiri. Maka terpotonglah tangan yang kiri. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala masih lagi tak gugur Panji Islam, kerana sempat disambut dengan dua bahunya, dua lengannya yang tidak bertangan. Maka kata Nabi SAW, aku melihat Ja'far bin Abi Talib semakin lemah. Kerana apa? Kata Nabi, tusukan dan luka-luka yang terdapat di hadapan Ja'far bin Abi Talib hampir 90 tusukan, daripada atas sampai ke bawah. Allahu Akbar. Hari ini kalau pergi lawan pedang di sukan Olimpik, agak-agak ada luka lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan dikatakan oleh Nabi terdapat 90 tusukan. Dalam detailnya Ja'far bin
bin Abi Thalib akhir sekali lebah-lebahlah beliau. Maka disambar pula oleh sahabat yang ketiga bernama Abdullah bin Rawahah. Maka ketiga-tiga dimati syahid. Apa yang berlaku? Seorang sahabat memimpin Ja'far bin Abi Thalib bawa ke tepi medan peperangan. Datang pula seorang sahabat yang lain membawa sebelah air. Ya Ja'far, minumlah kamu akan air ini. Apa kata Ja'far? Inni sha'im. Dah, aku sedang berpuasa. Kata sahabat, tak apa Ja'far, kamu boleh buka puasa kerana kita dah medan peperangan. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Dah, aku tak akan berbuka puasa, melainkan aku akan berbuka di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, gugurnya syahid beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya gambaran yang kita nak bawa adalah bukan dengan berpuasa kita semakin lemah dan sebagainya. Jadi kesimpulan, bila sebut kait lemah dengan kuat, tak dapat tidak perkara begini, perlu kita ada kaitan, ada dorongan dan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW bila sampai saja pada bulan Ramadan, di antara perkara yang tak pernah dikurangkan pagi, petang dan malam, sentiasa memperbanyakkan berdoa. Sebagai contoh, ni dah masuk pada 10 malam terakhir. Di antara doa yang Nabi SAW baca, mari kita pakai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna lailatal qadri wa'tiq riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadri. Nabi minta dengan Tuhan, ya Allah, kau sampaikan kami akan malam Lailatul Qadar. Nabi minta dengan Allah, dah sampai berapa waktu riqabana, peliharalah tengkuk kami minan nar, daripada api neraka. Jadi gambarannya tuan-tuan, doa Nabi ini begitu banyak. Cuma kesimpulannya apa yang aku nak tahu kepada tuan-tuan pada hari ini, bila sebut masalah doa ni tuan-tuan, kadang-kadang datang daripada setengah hati-hati kita. Bila mana kita tak mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab berdoa, maka takut-takut datang kekecewaan pada hati, takut-takut datang keresahan pada hati, yang kadang-kadang kita boleh menyatakan, ya Allah, kenapa doa aku tak makbul lagi? Sedangkan Al-Quran kata, ud'uni astajib lakum. Oi manusia, bila mu berdoa, bila mu minta, nescaya aku perkenankan. Walhal kita tuan-tuan, kalau ambil Quran tadi kita letak pada kehidupan kita, mana mungkin pula kita boleh kata, ya Allah, kenapa pula ada doa yang tak makbul lagi? Ya Allah, kenapa pula ada doa yang tak tunai lagi? Sedangkan perkataan tadi menyalahi Al-Quran. Bila Al-Quran kata, ud'uni astajib lakum, oi manusia, bila mu berdoa tentu aku berkenan. Yang perlu kita faham, yang perlu kita yakin, pasti Tuhan berkenan. Jadi kesimpulannya, kenapa timbul mulut-mulut tadi? Kenapa timbul perkataan-perkataan tadi? Di antaranya kerana kita tak mengetahui apakah yang dimaknakan dengan berkenan. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang diberi kepada hamba pagi ini, lebih kurang sejam setengah, boleh dah? Wallahu a'lam. Dan insya-Allah hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan yang hadir berkenaan 3 syarat yang telah diberi kepada kita, diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Bagaimanakah yang dikatakan ijabah? Kita cerita dengan ringkas, mudah-mudahan ilmu ni tuan-tuan boleh beramal dan faham dan meyakinkan Quran dan membenarkan hadis Nabi SAW. Baik. Telah berkata Abu Lais As-Samarqandi dengan katanya, ma min muslimin, kata Nabi, tiada daripada orang Islam yad'u bi du'ain, yang menyerulah ia dengan doa, illa stujiba lahu, melainkan pasti Allah Ta'ala berkenan baginya. Kalau orang mengaji bahasa Arab tu, dia tahu dah nafi habis dah, sebab datang illa selepas itu. Bermakna tiada bila kita berdoa, melainkan pasti Tuhan berkenan. Apa makna berkenan? Oh, rupa-rupa makna berkenan tu ada 3. Kan? Bila kita faham 3 ini, barulah datang keyakinan, betul lah tiap-tiap doa tu Tuhan berkenan. Barulah tak datang perkataan tadi, ya Allah, kenapa pun tak makbulkan doa aku? Dah tak datang perkataan tadi. Kerana apa? Telah kita tahu apa yang dikatakan berkenan. Apa makna berkenan? Kata Nabi SAW, bila kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang diletakkan doa kita, dicampakkan doa kita kepada bilik yang pertama, namanya bilik ijabah. Apa makna ijabah? Diperkenankan, ditunaikan segala permintaannya, ditunaikan segala doanya. Ya Allah, nak anak laki-laki, Tuhan bagi anak laki-laki. Ya Allah, nak kerja yang baik, Tuhan bagi kerja yang baik. Ya Allah, nak mudah rezeki, Tuhan
rezeki.